Semua dengar ya? Baik, baik. Terima kasih. Saya Cikgu Tan, penulis kolom majalah Pelita Bahasa DBP, kemudian majalah pendidik di KPM, kemudian saya panel penggubal modul bahagian pembangunan kurikulum bersempadan dengan PKP ini. Terima kasih kepada pihak BPK juga atas undangan ini. Saya penceramah bahasa dan juga ladab latihan dalam perkhidmatan peringkat kebangsaan. Saya penulis buku rujukan, Nusa Mas, Tarbiyah dan sebagainya. Juga penulis buku kerja ya. Terima kasih atas undangan ini. Saya harap guru-guru sebenarnya saya bergembira atas kehadiran semua pada hari ini. Suara kurang jelas. Ada yang kata suara saya kurang jelas. Saya rasa setakat ini suara saya jelas kan? Okey. Setakat ini okey kan? Suara saya jelas tak setakat ini? Boleh ya? Jelas. Jelas. Okey, baik, bagus. Mungkin capaian internet pada bahagian cikgu di sana tu kurang jelas ataupun kurang kuat sebenarnya. Capaian internet di kawasan saya sangat tinggi dan setakat ini tak ada masalah. Okey, good. Tanpa membuang masa, saya akan masuk pada bahagian sesi bimbingan teknik penulisan pada hari ini. Penulisan ini boleh dipermudah gayanya ataupun tekniknya untuk murid-murid junior dan juga boleh dikekalkan ataupun dinaik taraf untuk murid-murid senior pula. Okey, saya gunakan pendekatan medium ataupun pendekatan di antara. Tidak terlalu tinggi arasnya, tidak terlalu rendah arasnya dan juga saya cuba untuk mendekatkan ataupun cuba untuk menyamatarafkan kualiti peperiksa ataupun kualiti penulisan dengan pendidikan aras perdana ataupun arus perdana ya. Baik, jika ada soalan nanti cikgu boleh tanya kepada saya, jangan bimbang, kita ada sesi soal jawab. Okey, apa-apa masalah yang berkaitan dengan penulisan, apa-apa kekangan yang dihadapi oleh guru dalam penulisan, boleh dikongsikan bersama. Kita jadikan sesi ini sebagai sesi bual bicara dan juga sesi perkongsian ilmu ya. Terima kasih. Baik, pendahuluan karangan. Saya ingin berkongsi beberapa teknik. Ya, satu daripada teknik yang saya gunakan yang mudah terutamanya sewaktu menyampaikan ilmu di sekolah-sekolah. Okey, terutama untuk pelajar-pelajar SMPC. Untuk menulis pendahuluan karangan, kadang-kala murid susah nak menulis. Apa sebabnya murid susah menulis? Mereka susah menulis kerana mereka tidak tahu apa yang hendak ditulis dan seterusnya. Tidak ada satu petunjuk ataupun garis panduan apakah ayat ataupun jenis ayat yang perlu ditulis. Sebagai contohnya, saya ingin memberikan satu perkongsian ilmu berkaitan dengan teknik penulisan pendahuluan karangan yang mudah, sistematik lagi berdisiplin yang boleh digunakan oleh guru-guru dalam penulisan. Cikgu boleh cuba hari ini ya, saya akan kongsi slide untuk pengetahuan cikgu. Baik, mula-mula murid harus mengenal pasti tema karangan. Dalam setiap soalan pasti ada temanya. Kemudian murid harus mengenal pasti siapakah golongan yang terlibat, iaitu kelompok yang terlibat. Kalau untuk mempermudah kefahaman murid, boleh tukar kepada siapa dan masalahnya apa atau isunya apa. Okey. Dari segi ungkapan menarik, jangan lupa kerana satu unsur estetika yang menarik dalam karangan ialah ungkapan yang menarik. Tak perlu banyak, satu pun sudah mencukupi bagi karangan pendahuluan ya ataupun pendahuluan karangan. Peribahasa yang digunakan mestilah dikaitkan dengan isu terbabit. Ini usaha yang harus dilakukan secara berpanjangan. Bukan mudah untuk ataupun melatih murid kita menggunakan peribahasa yang dapat disesuaikan dengan isu. Kita harus mengadakan satu sesi pembelajaran khas untuk mengongsikan isu-isu yang dapat disesuaikan dengan peribahasa. Kemudian dari segi ayat arahan, mestilah mengikut arahan dalam soalan. Okey, bahagian ini tidak boleh ditinggalkan oleh calon. Jika bahagian ini ditinggalkan oleh calon, maka kesinambungan ataupun unsur kohesi dalam penulisan tidak dapat diwujudkan, iaitu pertautan antara ayat pendahuluan ataupun bahagian pendahuluan dengan unsur koheren dalam isi ataupun idea karangan. So, bahagian idea janganlah terlalu statik dengan satu saja, iaitu ayat tanya. Kita boleh bina ayat penyata. Kita boleh bina ayat tanya, kita boleh bina ayat seruan untuk menampakkan kesegaran dalam penulisan kita.
Kita harus mengajar murid kita pelbagai jenis ayat supaya variasi ayat dalam karangan dapat meningkatkan kualiti penulisan pelajar. Okey, untuk bahagian tema mestilah tepat. Okey, kita mesti rujuk soalan. Temanya, perkataannya memang ada dalam soalan. Setakat ini tak ada soalan yang tidak bertema. Okey, dan biasanya mengikut tema dalam buku teks lah. Antara buku teks UEC dikira junior 1, 2, 3 atau senior 1, 2, 3 dan sebagainya. Baik, dari segi kelompok, siapakah yang terlibat dan kita harus rujuk arahan juga. Perkataan siapakah yang terlibat juga ada. Jika tidak ada perkataan khusus siapa yang terlibat, kita harus melihat perkataan apa yang dipilihnya. Contohnya kalau dikata di Malaysia, maka siapa yang terlibat itu ialah rakyat Malaysia ataupun masyarakat di Malaysia contohnya. Dan apakah isu yang terlibat? Kalau tidak ada isu yang dinyatakan, kita harus menyatakan sikap negatif masyarakat yang terlibat dalam topik perbincangan tersebut. Mungkin cikgu akan nampak sedikit ataupun janggal ataupun belum biasa dengan teknik ini. Saya akan tunjukkan satu contoh ya. Ayat yang ditulis mestilah jelas dan matang. Kemudian kita akan berkaitkan dengan unsur peribahasa. Okay? So satu ayat pada bahagian tema, kemudian disambungkan dengan ayat kelompok, kemudian diikuti ayat ungkapan menarik dan diikuti ayat arahan. 4 ayat ini sudah cukup memastikan murid-murid kita mendapat ilmu yang baik dalam penulisan. Okey? Baik, ada soalan setakat ini? Ada soalan berkaitan dengan penulisan, pendahuluan nak tanya saya? Ada tak apa-apa soalan tentang penulisan nak tanya saya? Kita lihat, kita buka pada bahagian penulisan. Jika ada soalan tentang penulisan nak tanya kepada saya? Ada? Tak ada. Okey, kalau tidak ada kita teruskan dengan bahagian yang seterusnya. Baik, bahagian yang seterusnya. Mari kita lihat ya. Bahagian yang seterusnya berkaitan dengan satu daripada bank soalan UEC yang saya terima. Program Kitar Semula merupakan satu langkah yang penting untuk menyelamatkan bumi. Berikan pendapat anda tentang pernyataan ini. Okey, untuk soalan seperti ini kita harus mengajar murid kita menganalisis soalan mengikut tema, kelompok, isu, ungkapan menarik dan juga arahan. Okey, semestinya ungkapan menarik ini harus difikirkan oleh calon ataupun murid-murid. Dari segi temanya, kita dah tahu bahawa tema ni lah program Kitar Semula. Kemudian siapa yang terlibat? Iaitu penduduk bumi, masyarakat di bumi dan sebagainya. Apakah isu di sini? Isu berkaitan dengan kitar semula. Okey, berkaitan dengan sampah lah. Kalau isu ini berkaitan dengan kitar semula dan sampah. Kemudian kita kaitkan dengan ungkapan menarik dan kemudian arahannya ialah langkah yang penting. Bermakna kita harus menyatakan orang kata kepentingan langkah program Kitar Semula untuk langkah ini menyelamatkan bumi. Kena kaitkan ya. Kena kaitkan bahawa program Kitar Semula merupakan langkah yang sangat penting untuk menyelamatkan bumi. Ini bermakna kepentingan program Kitar Semula dalam usaha untuk menyelamatkan bumi. Okey. So sebagaimana kita sedia maklum, lihat pada bahagian yang bawah, kita lihat pada bahagian yang di bawah tema, temanya adalah program Kitar Semula. Kalau program Kitar Semula, kita boleh rujuk apakah itu program Kitar Semula? Siapakah yang mencipta program tersebut? Di manakah negara yang terlibat dalam program tersebut? Lepas itu, apakah fakta yang terlibat dalam program tersebut? Ataupun berkaitan dengan bagaimanakah program tersebut dijalankan? Okey, bila program tersebut bermula dan sebagainya. Semua ini dapat digunakan untuk menceritakan ayat tema. Tak perlulah terlalu banyak. 1-2 ayat sudah mencukupi. Jika murid dapat tulis 3 hingga 4 ayat, lebih cemerlang lah kata orang. Kemudian baru kita masukkan bahagian kelompok dan isu iaitu masyarakat atau penduduk tidak cakna akan program Kitar Semula, bermakna mereka tidak peduli atau tidak prihatin akan program Kitar Semula. Kemudian apa sebab mereka tidak prihatin? Ini bermakna punca kepada punca, iaitu mereka tidak mengasingkan sampah. Kita berikan contoh daripada sikap ketidakprihatinan mereka. Kemudian apakah kesan selepas itu? Bumi semakin tenat sehingga flora dan fauna terjejas. Nampak tak? So kenapa digunakan flora dan fauna? Kerana sesuai dengan soalan bumi, menyelamatkan bumi.
Okey, dan apakah isunya? Tidak mengasingkan sampah. Dan isunya juga ialah tidak, dari segi isunya juga ialah tidak cakna akan program kita semula. Jika murid tulis dalam ayat yang mudah difahami juga tidak ada masalah. Yang penting kita berusaha untuk membina satu kelompok manusia, kemudian akhirnya kita menceritakan masalah yang dihadapi oleh kelompok tersebut ataupun masalah yang menyerang kelompok tersebut supaya mereka dapat idea atau mereka dapat membincangkan. Apabila manusia ni kan, apabila nak mencari kesalahan orang lain, dia mesti ada idea. Ini sebabnya saya kata memunculkan idea ini, menerbitkan idea ini untuk penggunaan murid-murid ya. Murid-murid yang berjaya menceritakan masalah yang dihadapi ataupun kekangan yang dihadapi, barulah kita dapat menambah bilangan ayat dalam pendahuluan. Kemudian kita kaitkanlah dengan sikap. Kita kaitkan dengan sikap tersebut. Apa yang boleh kita kaitkan ialah berkaitan dengan kalau tidak mengasingkan dan tidak cakna, kita kaitkan dengan sikap mementingkan diri. Dan akhirnya dapatlah kita kaitkan dengan peribahasa bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Okey, kita ceritakanlah sedikit berkaitan dengan enau dalam belukar yang melepaskan pucuk masing-masing kepada murid kita peribahasa tersebut. Kita kena kaitkan ya, iaitu sikap mementingkan diri ya dalam kalangan masyarakat sehingga program itu tidak berjaya. So kita kena nyatakanlah program kita semula ialah program yang penting ya, untuk menyelamatkan bumi. Kita salin balik soalan arahan tersebut dan kita nyatakan kepentingannya. Tetapi dari segi ideanya, inilah apa, katakan clue sebagai idea kita. Okey, ini antara daripada teknik yang boleh digunakan untuk menulis karangan. Cikgu boleh gunakanlah teknik-teknik ini untuk membantu anak-anak murid kita menulis karangan dengan lebih baik. Mula-mula ajar ayat tema dah sahaja. Kemudian kita minta pelajar cari siapakah yang terlibat dalam soalan tersebut. Kemudian kita membincangkan apakah isu yang dihadapi oleh mereka. Apakah isu yang harus kita selesaikan dalam kalangan kelompok masyarakat ini. Okey, dan kemudian kita kaitkan isu-isu tersebut, sikap-sikap tersebut, dan biasanya ungkapan menarik ini kalau berbentuk negatif maka kita masukkan bidalan ataupun masukkan perumpamaan atau pepatah yang berunsur negatif yang menceritakan sikap manusia, kerana peribahasa Melayu memang dicipta untuk menjelaskan atau menggambarkan sikap manusia. Oleh sebab itu ungkapan menarik bukanlah satu kekangan ataupun halangan kepada guru-guru untuk mengajarkannya kepada murid-muridnya. Kemudian baru kita masukkan ayat arahan. Okey, saya harap saya tidak terlalu cepat atau tidak terlalu laju supaya guru-guru dapat menceritakan ataupun menyalin nota dan sebagainya. Jangan bimbang, slide ini akan dikongsikan dalam platform dalam platform Dongzong, jangan bimbang. Okey, kita akan terus masuk pada slide yang seterusnya saya akan gunakan. Saya nak beritahu guru bahawa kalau kita nak mengajar murid-murid kita dalam talian ya, online bermaksud dalam talian, bukan atas talian ya, dalam talian ya. Ini mengikut istilah semasa yang diperkenalkan oleh DBP sejak bertahun-tahun yang lalu. Baik, dan dalam pengajaran dalam talian ataupun dalam proses mengajar murid-murid kita dalam talian, bahan yang kita sediakan haruslah sistematik, kemudian menarik dan akhirnya dapat memberikan impak kepada murid kita. Banyak infografik yang ada dalam Google yang boleh digunakan. Bahan-bahan seperti ini amat penting untuk dimasukkan dalam karangan supaya murid kita menulis karangan yang ada fakta dan juga ada kematangan. Okey, so ini bahan-bahan yang boleh digunakan. Berapa kilogram satu isi rumah setiap tahun, berapa peratus ini dibuang. Bukanlah kita tulis semua perkara ini dalam pendahuluan, kita boleh asing-asingkannya. Ada bahagian yang boleh dimasukkan dalam pendahuluan, ada bahagian yang boleh dimasukkan dalam isi penting, ada bahagian yang boleh dimasukkan dalam penutup dan sebagainya. Termasuklah slogan-slogan seperti ini. Murid-murid kita harus diberikan harus berikan pendedahan tentang infografik ini. Maklumlah mereka ataupun anak-anak murid kita pada zaman ini ialah murid yang kurang membaca dan tidak mempunyai minat untuk membaca kerana mereka sibuk membaca gadget sahaja kan. Oleh sebab itu kita tidak ada cara lain kecuali kita menyediakan bahan itu untuk mereka. Antara bahan lain yang saya sediakan, apabila cikgu menyediakan bahan dan yang berbentuk fakta, pastikan fakta itu mempunyai sumber yang kukuh. Ini fakta daripada sumbernya, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, kalau boleh masukkan fakta tersebut.
Yang ini fakta daripada Kementerian Kerajaan Tempatan ya. Okey, kita boleh gunakan. Berapa banyak fakta? Ada banyak fakta dan infografik yang boleh kita gunakan dalam penulisan kita. Saya tahu soalan yang saya gunakan itu ialah soalan UEC yang lalu. Mungkin pada pandangan anda soalan itu sudah tidak relevan lagi untuk calon-calon yang akan datang, tetapi sangat relevan sebagai latihan. Okey, banyak fakta yang boleh kita gunakan dan saya berharap agar perkongsian seperti ini dapat memanfaatkan kalian. Okey. Kemudian kita lihat pada slide yang seterusnya. Setakat ini okey kan? Nampak tak? Ada perkataan, ada banyak fakta yang boleh digunakan dan sumber daripada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, iaitu Zuraida Kamarudin. Okey. Dan cikgu gunakanlah fakta-fakta seperti ini. Grafik yang cikgu cari dalam internet mestilah terang, mestilah jelas. Jika tidak, cikgu kena buat grafik sendiri. Memang susah cikgu ya, ada Google, tapi sekarang ini zaman orang kata zaman perkongsian maklumat dalam talian, maka banyaklah maklumat yang telah disediakan. Okey, cikgu boleh gunakan bahan-bahan seperti ini. Ada banyak ya, nanti saya kongsikan manfaat mengutip sampah dan sebagainya. Saya kongsikan kepada murid dan guru-guru. Baik, kalau kita bincangkan di sini kelemahan murid dalam penulisan idea karangan. Sewaktu kita menulis idea karangan, murid-murid harus dipastikan supaya menulis idea yang menjawab soalan. Ya. Kebanyakan idea tidak difahami oleh calon peperiksaan kerana mereka tak tahu idea mereka menjawab tugasan ataupun tidak. Kita harus memberitahu murid bahawa sewaktu mereka menjawab soalan atau menulis ayat idea, pastikan idea mereka ada kaitan dengan dua unsur. Satu unsur berkaitan dengan arahan ataupun berkaitan dengan arahan, satu lagi unsur untuk menjawab arahan iaitu menyelamatkan bumi dan juga ada unsur tema iaitu program kita semula. Jika murid tidak dapat menulis frasa berkaitan dengan menyelamatkan bumi ataupun berkaitan dengan dunia global dan sebagainya, istilah-istilah tersebut melambangkan kematangan. Jika tidak, maka karangan itu dianggap sebagai kurang matang dan kurang tepat untuk menjawab soalan. Okey ya. Baik, seterusnya calon tidak mampu menulis huraian yang jelas dan matang. Apa sebabnya calon tidak mampu menulis huraian yang jelas dan matang? Sebab pertama, mereka kurang membaca. Oleh sebab itu, sebagai guru kita haruslah menyediakan pelbagai artikel untuk mereka. Kita sediakan bahan untuk mereka, memberikan link kepada mereka, memberikan pautan YouTube kepada mereka supaya mereka tonton, mereka baca, mereka huraikan atau mereka mencari maklumat daripada artikel atau YouTube yang diberikan untuk melahirkan kematangan dalam penulisan. Contoh yang ditulis pula tidak relevan dengan bahan rangsangan ataupun bahan yang diberikan iaitu infografik menyebabkan murid-murid juga tidak dapat menulis karangan dengan baik. Sebagaimana kita semua sedia maklum, untuk menulis karangan yang baik, murid-murid juga harus memasukkan unsur fakta sebagai meyakinkan idea mereka. Kesalahan dari segi istilah, kosakata dan penggunaan istilah itu sangat biasa. Tak ada murid yang tidak bebas daripada kesalahan ataupun bebas daripada kesalahan. Kita harus mengajar mereka satu demi satu, mengurangkan kesilapan ke dalam karangan satu demi satu. Memang dalam masa sehari atau sebulan tak habis kita ataupun tak mungkin akan habis orang kata projek untuk mengurangkan kesilapan ini, tetapi kita harus membuat analisis demi analisis dalam penulisan yang harus dibuat untuk memastikan mereka tidak menggunakan kesilapan-kesilapan yang sama dalam karangan yang akan datang. Jangan pula terlalu mengutamakan unsur bombastik ya. Ada juga guru yang terlalu mengutamakan unsur bombastik sehingga mengebelakangkan tujuan utama penulisan. Apabila kata-kata bombastik itu menyebabkan ayat tidak dapat terjalin dengan kemas, kemudian tidak dapat membina wacana yang utuh dan sebagainya, akhirnya akan menjejaskan impression atau kualiti penulisannya. Ungkapan menarik yang tidak relevan juga menyebabkan kualiti penulisan pelajar terjejas. Pelajar-pelajar tidak bolehlah diberikan acuan penulisan. Mereka haruslah diberikan gaya ataupun diajarkan gaya penulisan, teknik penulisan. Ayat demi ayat diajarkan kepada mereka. Janganlah kita terus ajar satu karangan. Tak boleh. Cara ini memang tak dapat kita kuasa, mereka tak dapat menguasainya. Lebih-lebih lagi dalam zaman PKP ini kita tak jumpa mereka.
kita tak dapat melihat hasil mereka kecuali mereka type dan hantar kepada kita. So dalam konteks ini kita haruslah ajar ayat demi ayat, suruh mereka bina jadual ataupun mereka memberikan idea itu dalam perbincangan, dalam kumpulan dan sebagainya. Kita naikkan minat mereka untuk menulis, kita bincangkan permasalahan yang berlaku, kalau boleh kita masukkan isu-isu semasa ataupun topik yang berkaitan dengan kehidupan murid atau berkaitan dengan perkara yang diminati oleh mereka, dan cara ini dapat meningkatkan kualiti ataupun meningkatkan minat murid ataupun kuantiti dan kualiti murid yang hadir dalam kelas kita. Walaupun saya tahu bahawa murid-murid dalam di sekolah SMPC tidak ada banyak masalah untuk hadir kelas dalam talian, tetapi dari segi kawalan kualiti dan mutu penulisan itu satu permasalahan yang harus kita atasi lah. Okey, saya berharap kita dapat berkongsi maklumat yang banyak. Sekarang saya lihat pada bahagian idea dulu ya. Dari segi idea, pastikan murid-murid kita membina satu ayat yang ringkas untuk idea yang menjawab tugasan tanpa memasukkan huraiannya. Apabila murid memasukkan huraian di sini, maka mereka tak dapatlah untuk membina ayat huraian kerana idea sudah kering. Apabila perigi idea itu sudah kering, maka tak dapatlah mengalirkan huraian tersebut. Oleh sebab itu, huraian mestilah dibina pada ayat kedua. Dan huraian itu mestilah jelas. Tanya diri kita, adakah huraiannya jelas? Kalau sudah jelas, itu sudah murid yang boleh dapat peringkat baik dan sebagainya. Kalau dapat cemerlang, mestilah ada ungkapan dan dengan matangnya, bermaksud dari segi fakta dan sebagainya, atau memasukkan unsur-unsur unsur-unsur kemahiran berfikir aras tinggi ya, dan kita masukkan ungkapan juga dalam huraian kita. Selepas itu, murid haruslah memberikan contoh yang relevan, tepat dan ada unsur fakta. Okey ya. Kalau contoh relevan itu calon sederhana. Contoh yang tepat itu calon yang cemerlang. Contoh yang relevan, tepat dan ada unsur fakta, barulah calon yang sangat cemerlang. Okey ya. Dan dari segi huraian, biasanya huraian seterusnya ini ialah huraian kepada kesan dan juga harapan. Kalau kita hanya kata huraikan, mereka tak akan dapat. Kalau kita tanya, berikan kesannya, berikan efeknya, berikan natijahnya, implikasinya, mereka akan faham. Gunakan pelbagai jenis kosakata yang sama maksudnya. Okey? Berikan harapannya. Kalau mereka tak faham harapan, tulis, beritahu mereka, berikan tujuannya. Apakah tujuannya? Kalau tujuan mesti ada apa? Mesti ada kata hubung pancangan keterangan harapan ataupun tujuan, okey, seperti agar, supaya, untuk dan sebagainya, okey. Maka kita dapat membina ayat yang majmuk dan juga melandaskan orang kata kebatangan kita. Dari segi kesimpulan, mereka haruslah menegaskan idea sekali lagi ataupun mengulangi idea tersebut supaya nampaklah kematangan mereka dalam penulisan. Okey, mula dengan idea yang menjawab tugasan, kemudian huraian yang jelas. Okey, huraian jelas, matang dengan ungkapan, diikuti contoh yang berunsur fakta ataupun yang sangat tepat dan relevan, diikuti huraian berbentuk kesan, satu huraian kesan, satu lagi huraian berkaitan dengan harapan, dan kemudian kita masukkan kesimpulan yang ringkas, iaitu kalaulah pada bahagian, saya nak ajar teknik ya, kalau di sini kita tulis ayat aktif, maka di sini mereka tulis ayat pasif. Pada masa yang sama, kita dapat mengajarkan ragam ayat kepada murid-murid kita dan karangan mereka juga akan menjadi lebih bervariasi. Bermakna ada ayat aktif, ada ayat pasif. Okey ya. So ini antara teknik yang boleh kita gunakan, ataupun teknik ini dinamakan sebagai teknik orang kata sambil menyelam minum air. Teknik sambil menyelam minum air. Banyak lagi idea yang boleh kita gunakan, banyak lagi infografik yang boleh kita gunakan. Gunakanlah apa-apa infografik yang saya kongsikan untuk pengajaran penulisan. Kita masukkanlah satu demi satu unsur. Sebab apa? Kebanyakan sekolah sudah memasukkan tema keselamatan ataupun kesihatan. Murid-murid dah bosan dengan tema tersebut. Kerana hari-hari dihidangkan dengan berita COVID, berita tentang kesihatan, berita tentang keselamatan, berita tentang menggunakan topping dan sebagainya. Mereka dah naik muak, dah jadi jelak dah. Oleh sebab itu, tukarlah selera sedikit dengan topik-topik yang berlainan pula dan binalah penulisan yang lebih cemerlang dengan idea yang berlainan supaya murid kita ada flexibility untuk menjawab karangan ini.
Okey, gunakanlah informasi yang saya gunakan ya. Dari segi penutup karangan, sebelum kita masuk pada bahagian perkongsian, kita lihat pada bahagian penutup. Apakah idea ataupun teknik yang boleh digunakan? Satu teknik yang akan saya kongsikan ialah teknik penutupan ya. Mula-mula kita harus tahu, murid-murid harus tahu apa itu tema, kita salin balik tema saja, iaitu program kita semula. Kemudian, apakah ayat cadangannya? Kalau ayat cadangan, mesti perkataan seperti mestilah buat apa. Contohnya, kalau cadangannya ibu bapa mestilah buat apa, kerajaan mestilah buat apa, jiran tetangga mestilah buat apa, perlulah buat apa, okey? Barulah kita masuk ayat harapan. Apa harapan? Kalau ibu bapa harapannya berkaitan dengan apa? Kalau ibu bapa harapannya apa? Lepas itu kalau kerajaan kita berdoa agar apa atau semoga apa. Lepas itu kalau masyarakat setempatan kita berikan bagi harapannya. Bermakna setiap cadangan ada harapannya. Maka mereka dapat membina pelbagai ayat ataupun sekurang-kurangnya 3 hingga 6 ayat. Kalau nak campur ayat cadangan dengan harapan sekali pun boleh. Kalau nak pisahkan pun boleh. Saya buat cara pisahkan. Kalau mereka dapat tulis 2 cadangan dengan 1 harapan juga cukup bagus sebenarnya. Antara contoh yang boleh kita gunakan adalah seperti saya berharap agar, okey, saya berharap agar, alright, kemudian kita boleh gunakan saya berdoa semoga, okey, kita harus mengukir harapan agar, nampak tak? Ini unsur yang lebih menariklah, mengukir harapan. Yang ini unsur apa? Gaya bahasa personifikasi. Kita kadang-kala unsur-unsur estetika inilah yang perlu dikongsikan kepada murid-murid kita supaya kualiti karangan mereka akan meningkat. Ada unsur kematangan dan persembahan yang baik, kemudian diikuti disiplin dalam penulisan. Apa maksud disiplin dalam penulisan? Bermakna kita tetapkan. Contohnya, saya nak beritahu murid-murid ya, saya nak pelajar tulis 1 ayat tema. Kemudian sekurang-kurangnya 3 ayat untuk cadangan dan harapan contohnya. Iaitu kamu boleh tulis 1 cadangan, 2 harapan. Atau 2 cadangan, 1 harapan. Ataupun 3 ayat cadangan diikuti harapan juga boleh. Okey, sekurang-kurangnya begitu. Dan kita kaitkan dengan ungkapan menarik. Contohnya kita tak payah banyak, 1 pun dah cukup dah. Kalau harapan mesti ada sebab dalam peribahasa Melayu juga unsur-unsur harapan ada ungkapan menarik. Tak perlu banyak, 1 pun dah cukup. Peribahasa yang digunakan dikaitkan dengan isu yang terlibat. Okey, contoh, saya berharap agar ibu bapa akan mengajar anak-anak cara mengitar semula yang betul. Baru kita kaitkan di sini ya, dari sini ya. Ibu bapa yang mengajarkan cara mengitar semula yang betul kepada anak-anak sejak kecil akan sedar bahawa melentur buluh biarlah dari rebungnya. Nampak tak? Kita kaitkan di situ. Kalau kita kata saya berdoa semoga setiap penduduk di bumi ini memberikan kerjasama dalam usaha menjayakan program kita semula. Maka ungkapan yang boleh sesuai kita gunakan adalah seperti berikut. Dengan berbuat demikian, masyarakat bumi bertolong-tolongan bagai aur dengan tebing untuk menyelamatkan bumi yang tercinta ini. Kita boleh gunakan peribahasa, ucapan pun sesuai, petikan pun sesuai, tetapi pelajar kena hafal lah ucapan pula. Okay? Kalau boleh biasanya kita masukkan peribahasa. Kemudian kita kena mengulangi ya, bahagian penutup ini kita harus mengulangi apa? Kita mengulangi penegasan tema. Apakah penegasan tema kita? Iaitu kepentingan kita semula. Lepas tu kita mesti menyertai program kita semula dan menyelamatkan bumi kerana ketiga-tiga unsur ini ada dalam penulisan. Okey ya. Baik, kita lihat pada bahagian seterusnya. Jika guru-guru ada soalan, kalau kedidi lompat berlari, hinggap sebentar di ranting kenanga. Kerana sudi bertanya kemari, ku bentang tikar bertabur bunga. Kalau ada guru-guru yang ada soalan nak bertanya kepada saya, bolehlah mendapatkan ataupun bolehlah orang kata bertanya soalan kepada saya akan sudi jawabnya. Ada guru yang ingin mendapatkan nombor telefon saya untuk mendapatkan bahan, saya kongsikan. Okey, saya kongsikan di sini supaya semua mendapat bahan tersebut. Nanti saya sudah kongsikan slide ini kepada pihak Dongzong ya. Kalau ada guru-guru ada soalan, kita buka pada sesi soalan, kita buka pada sesi soal jawab jika ada soalan.
Ada soalan setakat ini okey tak? Setakat ini boleh kan? Faham kan apa yang saya sampaikan? Dan saya harap idea-idea yang saya sampaikan, bagaimana mengajar karangan jenis peribahasa. Karangan jenis peribahasa dia kena buka satu slot yang lain. Kerana kalau peribahasa sahaja, dia ada satu teknik yang berbeza. Dia kena ada plot cerita, karangan jenis peribahasa bercerita ataupun bukan cerita ataupun berfakta dan sebagainya. Yang itu satu sesi yang boleh saya kongsikan dalam sesi akan datang, ataupun jika ada permintaan, bolehlah saya kata terus berkongsi maklumat dengan guru-guru di sini tentang teknik penulisan karangan jenis peribahasa. Berapa banyakkah perenggan yang paling sesuai untuk ditulis pelajar senior dan pelajar junior? Ada yang tanya ya. Sebagaimana kita sedia maklum bahawa satu penulisan yang baik mesti ada wacana yang lengkap. Wacana yang lengkap bermaksud harus ada pendahuluan, harus ada idea atau isi penting dan harus ada penutup. Jika salah satunya tak cukup syarat, maka mereka tak dapatlah cemerlang. Terutamanya pada bahagian isi, minimum perlu ada 3 idea. Okey? Minimum perlu ada 3 idea. Guru-guru yang menyimak kertas peperiksaan UEC mungkin lebih hebat daripada saya dan ada maklumat yang lebih bagus tentang saya, tapi pada pendapat saya, satu karangan yang baik, satu karangan cemerlang minimum harus diberikan 3 idea yang mantap. Okey ya? Baik, berikan pendapat tentang pernyataan ini. Apa pendapat itu? Cikgu, jika kita gunakan teknik acuan karangan untuk murid yang sangat lemah, adakah markah rendah akan diberikan? Pada pendapat saya, hanya ada satu saja keimpak pada hujung ataupun kehidupan mereka ataupun dari orang kata long term effect dalam kehidupan mereka. Sampai bilakah kita harus memberikan acuan itu kepada mereka? Apabila mereka memasuki alaf pekerjaan ataupun alam pekerjaan dan sebagainya, sampai bilakah mereka akan menggunakan acuan tersebut? Daripada menggunakan acuan tersebut, kita ajar satu demi satu ayat, kemudian kita bincangkan satu demi satu acuan yang kita bina, kemudian kita minta mereka ubah suai acuan tersebut. Pelajar jangan diberikan acuan yang terlalu statik. Apabila pelajar diberikan acuan yang terlalu statik, minda mereka tidak berkembang. Mereka tidak akan menjadi kreatif. Kita juga harus memberitahu mereka, huraian ini boleh tukar kepada ungkapan. Ungkapan boleh diikuti huraian. Huraian boleh diikuti contoh. Selepas contoh, boleh ada ungkapan. Kita harus memberikan fleksibiliti penulisan kepada mereka. Kadang-kadang kita menentukan apa yang ditulis oleh murid. Maka kita hanya mendapat hasil yang kita hendak. Tetapi kita tidak mendapat hasil yang diperlukan oleh mereka. Murid-murid harus diberikan peluang untuk mengembangkan idea penulisan dengan pelbagai teknik yang sesuai. Okey? Untuk ada soalan tanya, sebagai guru apakah cara yang paling sesuai? Apakah cara yang paling sesuai untuk kebanyakan pemahaman? Cara yang paling sesuai untuk pelajar UEC yang kebanyakan kekurangan pemahaman yang lebih mendalam. Sebelum itu saya nak tegur, ejaan kebanyakan ialah imbuhan ke dan an, maka kebanyakan huruf belakang tu ada satu K sahaja. Tak boleh 2 K ya. Baik, saya nak beritahu bahawa secara jujurnya, okey, saya sudah pergi banyak sekolah UEC di Malaysia untuk berkongsi ilmu dan sebagainya. Ada sekolah yang membuat pelbagai jenis program untuk murid. Program berkaitan dengan bulan kesusasteraan dan sebagainya, melibatkan pelbagai jenis pertandingan. Lepas itu mewajibkan murid-murid mendapatkan majalah Dewan Bahasa, lepas tu program majalah dalam kelas atau akhbar dalam kelas dan sebagainya, boleh digunakan untuk meningkatkan minat. Yang penting ialah minat murid terhadap bahasa Melayu tersebut. Untuk meningkatkan minat tersebut, kita harus lihat, untuk meningkatkan minat tersebut, sekolah harus mempunyai satu jabatan bahasa yang kuat, satu bilik ataupun satu makmal bahasa yang hebat, supaya murid-murid apabila memasuki bilik itu, nampak seolah-olah mereka memasuki dunia bahasa Melayu. Dan di mural ataupun dinding sekolah juga haruslah dikayakan dengan ungkapan menarik seperti peribahasa dan sebagainya, supaya murid juga mempunyai keseimbangan dari segi bahasa. Kita harus membina golongan yang mempunyai keseimbangan dari segi pelbagai bahasa. Bahasa Cina dan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan sebagainya. Okay? Dan saya berharap agar guru-guru faham apa yang saya ingin saya kongsikan dan juga telah saya kongsikan. Saya maaf ialah
Dia kata, ya, memang Dongzong menetapkan karangan cemerlang mesti ada 5 isi penting, tetapi kekangan ini saya harap dapat kita atasi. Kalau ada peluang saya terus bekerjasama dengan pihak Dongzong untuk mengatasi masalah ini. Mungkin kita dapat memikirkan satu lagi mekanisme baharu ataupun idea baharu untuk menambah baik dari segi pemarkahan ataupun penskoran dalam UEC ya. Bagi saya secara peribadi, 5 isi penting dalam karangan UEC untuk mendapatkan cemerlang adalah agak kejam, tetapi kekejaman itu bolehlah dilentur semula jika ada permuafakatan pada masa hadapan. Okey, saya berharap guru-guru juga faham. Wajib tak menggunakan kata-kata bombastik untuk mencapai karangan yang baik? Saya rasa kata-kata bombastik tidak wajib, dan kata-kata bombastik itu saya rasa itu teknik shock sendiri saja. Bagi saya, murid-murid haruslah membina ayat yang mudah difahami, kemudian isi yang disampaikan itu mesti relevan, dan kematangan itu dari segi sintaksis, bukan kematangan dari segi kosakata sahaja. Penggunaan kata hubung yang tepat, penggunaan kata sendi yang tepat, penggunaan kata adjektif, kata penguat yang tepat. Kita harus mengajarkan unsur-unsur ini kepada murid. Dan jika murid tidak memasukkan ungkapan, adakah memberikan kesan? Semestinya dari segi kecemerlangan karangan, ungkapan memberikan sedikitlah orang kata impression kepada pemeriksa. Tetapi jika ungkapan itu dimasukkan secara membabi buta ataupun orang kata sesuka hati sewenang-wenangnya tanpa mengaitkannya dengan isu, maka hal ini akan menjejaskan impression karangan juga. Okey, saya berharap agar perkongsian ini juga memberikan sedikit maklumat baharu kepada guru. Teknik-teknik yang digunakan itu cikgu gunakanlah. Mula-mula prosesnya lah cikgu kena kenal pasti kelemahan murid di mana. Kalau murid kita lemah dari segi penjanaan idea, kita haruslah memulakan teknik penjanaan idea. Kemudian pelajar yang sangat lemah pelajar yang sangat lemah, apakah cara yang paling sesuai dalam pengajaran penulisan? Pertama, ada pelbagai cara yang boleh digunakan. Antaranya mereka haruslah menyalin karangan yang cemerlang. Okey? Salinan karangan cemerlang penting. Apabila disalin, mereka kena cari maksud rangkai kata yang tidak difahami oleh mereka dalam karangan contoh tersebut. Sewaktu mereka membaca dan menyalin, ada proses pengetahuan dan juga pembelajaran berlaku di situ. Pasti ada sedikit bantuan dalam usaha meningkatkan kefahaman mereka. Guru-guru harus menjadi mentor kepada mereka, menjadi motivator kepada mereka, sentiasa memberikan menggunakan teknik yang pelbagai. Contohnya, okey kelas hari ini sebab pelajar yang lemah, kalau kita mengajar mereka bina satu karangan dalam satu kelas memang tak akan jadi. Pelajar yang lemah kita kena ajar satu demi satu perenggan. Contohnya satu kelas tu kita ajar satu perenggan saja. Okey, hari ini saya nak mengajar pendahuluan saja. Pendahuluan saya minimum kena ada 4 ayat. Maksimum jangan banyak, mungkin 7 ayat, 8 ayat cukup. Dan apa yang saya perlukan dalam ayat tersebut kita bincangkan satu demi satu kepada mereka. Jika ada raja Aiting yang dipelajari oleh guru-guru UEC ataupun di sekolah di Dongzong, boleh juga menggunakan raja Aiting, kerana raja Aiting juga banyak membantu dalam memberikan kefahaman kepada pelajar ya. Pelajar yang sangat lemah mesti dibimbing secara dekat. Dibimbing secara dekat bermaksud kita harus mengetahui kelemahan mereka. Mereka juga harus menyalin karangan yang cemerlang. Kemudian kita harus membaiki satu demi satu kesalahan dalam karangan tersebut. Memanglah penat jika cikgu harus membaiki keseluruhan karangan tersebut. Oleh sebab itu saya berharap guru-guru mula dengan perenggan demi perenggan. Okey, dengan topik yang sama, perenggan demi perenggan. Kemudian dah habis satu demi satu isi penting, kita kongsikan hasil pelajar, kita kena tunjukkan slide. Ini kelemahan pelajar, ini pelajar skrip yang cemerlang, ini skrip sederhana, yang ini skrip yang cemerlang, okey, ataupun yang lemah, kita kongsikan apa kelemahannya supaya mereka ada keinsafan dari segi penggunaan penanda wacana yang salah, dari segi imbuhan yang salah. Kebanyakan pelajar atau calon UEC ya ada banyak kelemahan dari segi imbuhan. Okey, cikgu-cikgu juga harus menguasai imbuhan ya sebelum kita mengajarkannya kepada mereka. Untuk bahagian penutup, biasanya ada cadangan dan harapan, tetapi murid yang cemerlang boleh juga dimasukkan kajian masa depan atau ramalan yang akan berlaku tentang isu yang dibincangkan. Betul? Ya, boleh juga sebab harapan itu bermakna masa depan lah. Harapan sudah bermaksud satu kajian tentang masa depan, iaitu jangka masa pendek dan jangka masa panjang harapan itu. Kita boleh pecahkan harapan itu kepada jangka pendek
sekarang dan jangka panjang. Okey ya, jangka pendek, sekarang dan jangka panjang. Itu satu proses penulisan kepada pelajar. Kita boleh beritahu mereka, kita gunakan sekarang ataupun sebelum ini bagaimana? Sekarang bagaimana? Kemudian pada masa depan bagaimana? Satu demi satu ayat yang boleh kita bincangkan dengan pelajar. Cikgu kena bincangkan apakah konsep ayat harapan, konsep ayat cadangan, konsep ayat realiti ataupun ayat contoh, konsep ayat huraian dan konsep idea. Kebanyakan pelajar dia hanya akan menulis idea yang pendek contohnya. Soalan kita berkaitan cara-cara memupuk minat membaca dalam kalangan murid. Murid-murid hanya akan tulis, ibu bapa mestilah memberikan tunjuk teladan kepada anak-anak. Itu saja. Kalau saya akan mengajar murid-murid untuk menulis ibu bapa haruslah menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak agar dapat memupuk amalan membaca. Nampak tak? Arahan dalam pendahuluan itu tetap dimasukkan dalam idea supaya kita menjawab tugasan dengan matang dan seterusnya kita dapat membina kerelevanan ataupun pertautan antara isi dengan tema tersebut. Kebanyakan murid kita boleh berjaya kalau kita sendiri juga berusaha untuk membantu mereka. Sebelum kita mengajarkan karangan itu kepada mereka, kita sendiri harus menulis karangannya. Kita sendiri harus menulis rangkanya terdahulu. Barulah kita dapat memikirkan apakah kekangan ataupun halangan yang akan dihadapi oleh mereka supaya kita dapat mengenal pasti dan membuat persediaan yang lebih rapi dalam soal penulisan ataupun dalam bidang penulisannya. Baik, saya berharap saya sudah dapat menjawab banyak persoalan kepada guru. Jika ada soalan, bolehlah bertanya kepada saya. Saya dah kongsikan di situ nombor telefon saya jika ada soalan. Jika ingin akan slide ini, saya juga sudi kongsikan slide dan nota ini kepada guru-guru. Saya berharap agar pada minggu akan datang, kita akan berjumpa lagi untuk slot tata bahasa pula untuk meningkatkan konsep sintaksis dan juga morfologi kita. Dan saya juga berharap kita akan sama-sama meningkatkan kualiti UEC dan juga meningkatkan kualiti yang paling penting ialah meningkatkan keyakinan murid kita dalam penulisan. Kadang-kadang murid kita ada idea tetapi dia tak yakin. Apabila murid kita ada idea dan tak yakin, bagaimana kita meningkatkan keyakinan tersebut? Okey? Dan saya juga berharap kita akan berjumpa lagi dalam sesi akan datang kerana masa yang diberikan kepada saya hanyalah 45 minit. Dan guru-guru haruslah orang kata meluangkan masa untuk kelas Zoom dengan pelajar ataupun kelas Google dengan pelajar lagi. Saya ucapkan syabas kepada guru-guru yang bekerja dalam talian, masih lagi orang kata memerah keringat, orang kata memeras otak dan juga orang kata mencari pelbagai idea dalam penulisan supaya murid-murid tidak berasa bosan sewaktu tak jumpa muka kita di depan mereka. Okey? Dan saya berharap agar kita dapat berjumpa lagi. Sekian, terima kasih dan orang kata kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya bertumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Bye-bye.